Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Syai'u lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang hormati pengurusi Masjid Qariah Seberang Batu Ampar, Jalal, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Syia, ahli-ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, terlebih dahulu saya panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnianya, maka pada subuh ini kita dapat bersama-sama solat berjemaah dan seterusnya kita dapat menambahkan sedikit lagi insya-Allah ilmu kita berkaitan dengan alam dan satu lagi. Okay. Jadi sebelum ini saya telah saya ingat dah 3-4 kali saya tak dapat hadir kerana ada sebab-sebab masalah-masalah keluarga lah ya tuan-tuan. Masalah kesihatan keluarga saya lah ya. Jadi insya-Allah kita kalau sekiranya tidak ada apa-apa halangan, insya-Allah di masa yang akan datang ni kita akan teruskan lagi ya pengajian kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kehidupan kita dan mengenyakan taufik dan hidayah kepada kita semua insya-Allah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah ya. Bila kita bercerita tentang alam yang satu lagi ya, kita tidak bercerita tentang alam yang ini. Alam yang kita hidup ini adalah alam dipanggil alam syahadah ya. Dan alam yang satu lagi adalah alam-alam yang ghaibah. Alam ni alam syahadah. Kita nampak semua orang, nampak tiang, nampak baju, nampak kasut, nampak kereta, nampak Syahadah tu maknanya penyaksian, kita saksikan benda-benda itu. Dan alam ghaibah ni, alam yang gaib ni hanya kita dapat riwayatnya daripada ayat-ayat Al-Quran, kenyataan Allah Subhanahu wa taala ya, dan juga riwayat daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan asar-asar daripada para sahabat ya, dan juga ijma' daripada para ulama. Jadi bukanlah cerita-cerita yang boleh direka cipta tentang alam akhirat ni, alam gaib ni. Ianya memang ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu tahu apa yang aku tahu, kamu banyak menangis daripada banyak ketawa. Kata Rasulullah, kalau kamu tahu apa yang aku tahu, kamu akan banyak menangis daripada banyak ketawa. Sebab kita tak tahulah tuan-tuan dan puan-puan, kita sekarang ini banyak ketawa daripada banyak menangis. Suka je. Dalam suka-suka tu kita berhadapan dengan masalah lah. Jadi untuk memberikan kita peringatan terhadap masa hujung kita ataupun masa hadapan kita, masa akhir kita, maka disampaikanlah apa-apa yang diwakilkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga daripada Al-Quran dan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sebelum ini kita telah pun bincangkan berkaitan dengan neraka. Yang selalunya kita pohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Paling banyak pun 7 kali. Dalam satu hari selepas kita solat,
7 kali kita minta Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Satu hari kalau kita salat 5 waktu, 7 kali 5, 35 kali. Kita pohon, ya. Kalau umur kita 60 tahun, berapa banyak kita minta tu. Berapa banyak kita minta dijauhkan daripada api neraka, ya. Sebab sangat dahsyatnya neraka ini, ya. Yang kita tak tahu, tetapi Rasulullah tahu apa yang berlaku dalam neraka. Jadi penghuni-penghuni neraka ni, tuan-tuan dan puan-puan, telah pun Allah sediakan daripada gulungan orang-orang kafir, ya. Bagaimana Allah menyatakan dalam surah As-Sajdah, surah As-Sajdah pada surah saya, inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura inna a'tadna lil kafirina, sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang kafir itu salasila wa aghlala wa sa'ira, belenggu-belenggu, ya, kekang-kekang pada leher dia di dalam neraka sa'ir, ya. Orang kafir dah siapkan dah. Dia tak ikut macam kita. Bila kita berhimpun di padang mahsyar, kemudian meniti siratul mustaqim, kemudian kita sampai kepada mizan, dan ada kita sampai kepada syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan telaga Kausar dan sebagainya. Orang kafir tak jumpa tu. Mereka terus masuk neraka. Sebab apa? Sebab akidah mereka semasa kat dunia ini adalah akidah yang kufur, yang tidak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mengucap 2 kalimah syahadah lah, tidak mengakui tentang keagungan dan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik penghuni-penghuni neraka ini terdiri daripada orang kafir, mereka juga memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya mereka dikeluarkan daripada neraka. Ya. Dalam neraka baru mereka memohon. Kat dunia ni mereka tak peduli. Kat dunia ni mereka lah segala-galanya yang boleh mereka dapatkan, mereka raih, mereka ambil dan sebagainya. Mereka rampas, mereka curi dan sebagainya. Sejak daripada dulu lagi mereka menjajah negeri-negeri yang miskin ataupun negeri-negeri yang tidak bertamadun dan sebagainya. Mereka menguasai, mereka membunuh, mereka menjadikan ramai orang hamba abdi. Macam mana kita tengok dalam filem, mereka tangkap orang daripada Afrika, jadikan hamba abdi di Amerika. Dalam filem Kunta Kinti semua kita dah tengok dah. Itu dalam dunia. Tuan, mereka tak mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, tak mohon hidayah pun, tak tahu pun. Tapi bila sampai neraka, mereka memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya mereka dikeluarkan. 5 kali mereka mohon. Ya. Setiap kali pemohon tu mengambil masa beribu-ribu tahun. Pohon lagi, sampai 5 kali Allah kata cukup. Jangan lagi bercakap dengan aku. Aku tak nak bercakap dah. Maka teruslah kamu duduk dalam neraka itu dan kamu dibakar, ya. Setiap hari. Diseksa setiap hari dan sebagainya. Kesan daripada akibat kamu hidup kat dunia tak lama, 50-60 tahun, tapi maksiat kamu terlalu banyak, maka kamu kekal dalam neraka, ya, selama-lamanya. Jadi kita duduk dalam dunia ini bukan lama, 50-60 tahun. Kalau kita buat maksiat yang banyak, kita masuk neraka. Kalau orang beriman, dia masuk neraka, ya, kerana kemaksiatan dia, tetapi mereka beriman. Akhirnya dia akan dikeluarkan. Tapi orang kafir ni masuk neraka sebab mereka tidak beriman. Mereka tidak akan dikeluarkan. Walaupun 5 kali mereka mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir sekali, orang kafir penghuni neraka ni akan memohon, merayu kepada malaikat Malik pula. Malaikat Malik lagi tak layan, malaikat Malik tak dapatlah, tak ada kuasa apa-apa. Cuma dia jaga neraka je. Dan malaikat-malaikat lain yang dipanggil malaikat Zabaniyah jaga neraka. Mereka jaga neraka, tapi mereka tidak dapat melayani permohonan, permintaan orang-orang kafir yang penghuni neraka ni, tuan-tuan dan puan. Baik, seterusnya tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah.
Seperti yang kita jelaskan sebelumnya bahawa para penghuni api neraka tidak akan berbicara lagi setelah Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun, ya. Allah berfirman, maksud dia, tinggallah dalam hina di dalamnya dan janganlah kamu berbicara dengan aku. Habis dah. Dah tutup rayuan, 5 kali rayuan, ya. Kalau kat dunia ni kita ada mahkamah rayuan kan, ya. Bicara di mahkamah persekutuan, akhir sekali mahkamah rayuan, ya. Dan akhir sekali mahkamah persekutuan itu di dunia, tuan-tuan. Tapi dia di akhirat besok Allah bagi 5 kali rayuan, tapi tidak diterima ataupun rayuan mereka tu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka disebutkan dalam surah Al-Mu'minun ini, tinggallah dengan hina di dalamnya. Hina, dalam Quran perkataan hina ni, neraka ni dipanggil azabun muhin, azab yang menghinakan. Ada juga dalam ayat-ayat Quran menyebutkan bahawa azab yang Allah kenakan ataupun jadikan kepada manusia ini, sama ada di dunia ataupun di akhirat, dipanggil azabun syadid, azab yang sangat dahsyat. Dan yang ketiganya Allah sebut dalam Al-Quran, azabun alim, azab yang sangat pedih. Banyak perkataan azab ni dalam Al-Quran, sebagai peringatan kepada manusia yang hidup di dunia ini, bahawa sekiranya kita tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak melakukan segala yang diperintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah, maka kita akan menanggunglah azab-azab yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Azabun alim, azabun muhin, azabun syadid, Kita tak dapat nak gambarkan azab. Tapi kalau di neraka memang azabun alim, azabun muhim, azabun syadid. Kalau dunia pun kita dah terima azab dah, tuan-tuan. Tapi sikit sangat. Sebenarnya disebutkan dalam perbandingan antara api neraka dengan api kat dunia ni. Api di neraka 70 kali ganda, daripada panasnya daripada api di dunia ini. Api yang ada kat dunia ni sekali satu jenis api sahaja. Dan kalau dikumpulkan semua api di dunia ini, baru ada sebahagian sahaja daripada 70 bahagian api di neraka. Maknanya api neraka tu ada 69 lagi. Satu bahagian masuk kat dunia ni, itu pun kita tak boleh tahan. Bila berlaku kebakaran, berlaku peperangan, semua kita nampak. Kita tak nampak kesejukan ataupun keselesaan. Kalau perang kita nampak api je. Kalau orang perang pun senjata yang meletup pun api. Kalau orang aksiden jalan raya pun nampak api je, kebakaran. Itu api adalah yang Allah sediakan dalam neraka nanti adalah 70 kali ganda lebih dahsyat daripada api yang ada kat dunia ini. Walaupun kita ada berita-berita mengatakan bila berlaku kebakaran di hutan-hutan yang besar, seperti di Amerika ke, di negara barat ke, di negara Australia ke, bushfire berbulan-bulan, itu pun tak mampu dah manusia tak nak hadapi. Apalagilah nanti api neraka, tuan-tuan. Jadi Allah katakan, tinggallah kamu dalam dunia, dalam neraka ini dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara lagi dengan aku. Tak boleh dah. Allah dah tutup pintu dah. Rayuan orang-orang kafir dalam neraka ni Allah dah tutup pintu dah. Tuan-tuan. Maka kekallah orang-orang kafir ini ataupun orang-orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala ini di dalam neraka selama-lamanya. Negara ataupun akhirat adalah negara alam yang kekal abadi yang tak akan berkesudahan. Dunia ini adalah alam sementara sahaja, tuan-tuan. Apa yang didengar selepas apa Allah SWT sebutkan tentang duduklah kamu dalam neraka ni, janganlah merayu lagi kepada aku, kata Allah. Maka yang ada hanya suara gejolak api untuk selama-lamanya. Itulah yang akan dihadapi oleh orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Di kufur ni ada dua, tuan-tuan. Satu kufur akidah, satu kufur nikmat. Kalau kufur akidah, itu orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak golonganlah, yang tak percaya, yang tak beriman, yang menolak segala ayat-ayat Allah seperti Abu Jahal, Abu Lahab yang diceritakan dalam zaman Rasulullah dahulu, yang tak percaya kepada hari akhirat. Inilah kufur akidah lah tu, Tapi kufur nikmat ialah orang yang tidak bersyukur dengan nikmat Allah. Hari ni kita dapat nikmat Allah yang banyak, Sebab itu Allah ingatkan dalam Al-Quran, walaupun kita dapat nikmat yang banyak, ada bahagian-bahagian hak orang lain mesti kita tunaikan. Sebab itu peringatan yang awal ataupun peringatan yang selalu diberikan di dalam Al-Quran, dia jangan membazir terhadap nikmat Allah. Kita selalu membazir, tuan-tuan. Banyak pembaziran. Sebab nikmat banyak, luas. Nikmat banyak dalam dunia ni. Jadi kita lupa nak bersyukur dengan nikmat yang Allah kurniakan kepada kita ni. Kalau kita bandingkan dengan orang-orang dulu, orang-orang datuk nenek kita dulu, nak jumpa masjid macam ni pun payah. Mereka buat masjid macam mana? Daripada kayu, tebang pokok dalam hutan, dirikan sendiri masjid. Nak jumpa kenderaan-kenderaan yang ada pada hari ni memang tak ada lah. Kadang-kadang satu kampung tu ada satu je kereta. Hari ni bukan satu kampung ada satu kereta. Sebuah rumah ada 3-4 buah kereta. Dulu satu kampung satu kereta, saya ingat lagi. Waktu dulu-dululah, masa dengan orang yang sebaya dengan saya yang ada sekarang ni, umur dah 70-80 ni, masa umur 5-6 tahun dulu nak naik kereta pun susah. Nak berjalan ke mana-mana kampung pun, nak cari kereta pun susah. Ada sebuah dua je kereta. Tapi hari ni nikmat cukup banyak. Nikmat kenderaan, nikmat apa yang ada di keliling kita ni, nikmat api. Dan yang paling banyak membazirkan masa kita ialah nikmat-nikmat hiburan, tuan-tuan. Hiburan tu juga nikmat, tetapi merupakan kelalaian kepada kita. Hiburan yang paling jadi wirid pada kita hari-hari ialah yang ada kat tangan kita ni. Ada apa? Handset kita ni. Macam-macam ada dalam tu. Yang baik, yang buruk pun ada. Semua ada dalam tu. Jadi hari ni kita gunakan handset tu untuk menjadikan, kadang-kadang ibu bapa yang bekerja, dia nak mendiamkan anak dia, jangan bising-bising, bagi handset tengok gambar kartun dan sebagainya. Kadang-kadang mereka dididik oleh kartun-kartun yang ada dalam tu. Kita tak dapat pergi lagi kepada apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah kata, "Adabani Rabbi ahsana ta'diba." Aku dididik oleh Allah sebaik-baik didikan. Tapi hari ni kita dah turunkan darjat itu ke bawah. Bila anak-anak kita dididik, kecil-kecil lagi dah kena dididik dengan kartun-kartun Upin, Ipin dan sebagainya lah. Kalau kat TV tu bermacam-macam. Jadi ini semuanya adalah yang dikatakan setengah kita sebutkan sebagai kufur nikmat. Kita tidak bersyukur dengan nikmat Allah, kita gunakan untuk merosakkan akhlak anak-anak dan sebagainya. Jadi apa yang didengar selepas Allah sebut, duduklah kamu dalam neraka untuk selama-lamanya, maka terdengarlah selepas itu gejolak api untuk selama-lamanya. Itulah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat surah Al-Humazah. Apa dia ayat dia? Sesungguhnya api itu ditutup rapat. Ditutup rapat-rapat. Kemudian ditutup rapat atas mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Kalau kita baca surah Humazah, pada awal kita baca wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malahu wa addada yahsabu anna malahu aghla kalla la yumbazanna fil hutama wa ma adraka mal hutama narullahil muqadah. Api Allah al-muqadah tattaliu 'alal afidah tattaliu 'alal afidah yang menjala naik ke
tatani ala abidah innaha alahi mu'tah fi amadin, yang menjalan naik sampai ke fi amadin mumaddadah, pada semua api, tiang-tiang neraka semuanya api. Mereka duduk dalam keadaan seperti itu setelah begitu menghabiskan masa dengan melupakan Allah Subhanahu Wa Taala semasa hidup kat dunia. Baju kita kena fikir-fikirkan, selama-lamanya kita di akhirat. Kalau orang kafir selama-lamanya mereka duduk dalam neraka, sedangkan mereka hidup kat dunia ni, Allah bagi nikmat lebih kurang 50, 60, 70 tahun ni tuan-tuan. Paling tinggi pun ada orang 120 tahun lah. Itu pun 120 tahun pun dah tak mampu dah nak hidup macam orang biasa dah. Dan kadang-kadang kita rasa kita perlu jaga kesihatan. Nak sehat hidup nak penuh dengan nikmat dan sebagainya. Dan kesihatan itu bukanlah sesuatu yang menjamin kehidupan kita sehat, panjang umur dan sebagainya. Tak jamin tuan-tuan. Kadang-kadang orang-orang tua-tua kampung kita dulu hanyalah menuri getah, menyangkul sawah dan sebagainya, mereka lebih sehat dan lebih segar walaupun makanan mereka tidaklah berbagai-bagai tuan-tuan. Tapi kalau kita lihat pada hari ini, orang-orang yang sehat-sehat, kita anggap sehat-sehat tu seperti ahli-ahli sukan yang hebat-hebat tu, kita rasakan dia memang sehat, memang kuat, tapi umurnya pun tak panjang. Sebab umur ni Allah yang tentukan, bukan dengan kesihatan yang ada pada kita. Kita kita exercise dan sebagainya, kita bersukan dan sebagainya, tak semestinya umur kita panjang. Sebab itu kita ni hendaklah sentiasa berada dalam keadaan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, sebab bila-bila masa sahaja Allah boleh ambil kita bila-bila masa sahaja. Saya sangat tertarik dengan ahli-ahli sukan yang walaupun nampak pada mudanya sangat hebat, tetapi umur tak panjang juga. Pemain bola yang hebat, dunia punya pemain bola, baru ni meninggal usia berapa tahun? 82 tahun. Pele 81 tahun. Seorang lagi yang hebat juga main bola, mati juga dalam usia 52 tahun, 53 tahun. Maradona mati juga. Muhammad Ali boxing, memang sehat, kuat, tapi tak sampai 60 pun. Jadi bukan semestinya kita sehat, kita jaga makanan, kita mesti umur panjang. Tapi yang pentingnya ialah kita bersyukur dengan nikmat Allah. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran, la in kafartum la in syakartum la azidannakum. Sekiranya kamu bersyukur, maka Allah tambahkan lagi. Apa yang Allah tambah? Nikmat dia Allah tambah, mungkin usia Allah tambah, mungkin rezeki Allah tambah. Mungkin ramai lagi zuriat-zuriat yang baik-baik akan ditambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sekiranya kamu kufur, maka azabku adalah sangat pedihnya. Kufur, tak bersyukur dengan nikmat Allah, tidak mengingati Allah, tidak menyembah Allah, derhaka kepada Allah. Sebab itu dalam perkataan-perkataan derhaka ni tuan-tuan, kadang-kadang kita tak nak sebut. Orang sebut apa? Buat maksiat. Buat maksiat tu derhaka lah. Maksiat tu maknanya derhaka. Bukan maksiat tu jahat, tak. Maksiat tu adalah derhaka kepada Allah. Itu dipanggil maksiat. Semalam saya dengar ada satu YouTube biker. Tuan-tuan ada dengar YouTube penunggang-penunggang motosikal yang mahal-mahal ni, besar-besar ni. Dia cerita tentang orang ni, orang ni jahat. Kebanyakannya jahat. Tapi bila Allah dah bagi hidayah, Allah dah bagi taufik kepada dia, dia kembali balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malah saya dengar cerita tu tuan-tuan, Dia kata orang ni sangat kaya, dia beli motor yang harga 100,000 dia beli cash je. 2 biji dia beli cash. Tapi bila dia buat rombongan pergi ke Thailand, betul yang dia buat maksiat banyak. Hari-hari dia minum bia je.
Minum arak je, tak ada minum air kosong, air arak dan minum arak aja, tuan-tuan. Ya. Sampai tu satu hari dia disedarkan oleh seorang ustaz yang ada dalam bikers tu, yang dalam penunggang motosikal tu, dia disedarkan dan dia mencabar pula supaya dia masukkan dalam liang lahat. Ya. Dia pun dibuat kubur masuk dia dalam lahat dan ustaz tu talkinkan dia. Selepas daripada itu dia baru keluar daripada liang lahat tu. Ya, 3 hari dia hilang, dia insaf. Tuan, dia insaf. Dan dia bagi tahu ustaz tu, dia dengan isteri dia nak pergi umrah. Dia nak pergi umrah. Datang satu hidayah nak menunaikan umrah. Ya. Haji belum, bila dia menunaikan umrah tu mungkin ambil masa yang tak lama, lebih kurang 10-12 hari. Tapi apa dia buat kat sana? Ya, dia duduk dalam masjid, ya, dia sembahyang, dia berzikir, dia duduk dalam masjid. Selama-lamanya dia duduk masjid tu selama berapa hari dia umrah tu. Ya. Kemudian bila sampai masa balik, orang tunggulah dia kat airport tu. Isteri dia keluar dulu. Maka isteri dia kata pada orang yang menunggu tu, ya, suami saya meninggal di Mekah. Begitu jahatnya dia, minum arak dan semua maksiat-maksiat dia buat. Tapi bila Allah dah bagi hidayah pada dia, ini hidayah ni sebenarnya datang daripada Allah. Ya. Kalau Allah nak bagi hidayah, itu adalah sesuatu yang kalau kita dapat, itu ada satu nikmat yang tidak terhingga hebatnya kalau kita dapat hidayah ni. Jadi dia ni dapat hidayah, pergi umrah Mekah dan mati di Mekah. Mati pula masa tawaf. Masa tawaf dia meninggal dunia. Dia jatuh rebah dan meninggal. Ini kalau Allah nak bagi kurniaan, nak bagi rahmat, ya, walaupun sejahat-jahatnya, ya. Tetapi dalam Al-Quran kita jumpa apa, kita jumpa Allah tak bagi hidayah langsung kepada tabbat yada Abi Lahab bin Watab. Pada Abu Lahab Allah tak bagi hidayah langsung. Lepas keluar satu ayat surah, dia panggil surah apa? Surah Abu Lahab, surah Tabbat. Ya. Tuhan tak bagi hidayah Abu Lahab ni. Dan juga Abu Jahal. Abu Lahab ni pun mati, ya. Dipukul oleh seorang perempuan tua, kalau tak silap saya lah, ya. Mati. Abu Jahal pun juga mati dalam peperangan, ya. Tapi Allah bagi kurnia pada siapa? Pada anak-anak dia. Contoh Ikrimah bin Abi Jahal. Anak Abu Jahal namanya Ikrimah, seorang pejuang Islam, ya. Seorang yang jadi mujahid di medan perang. Dia adalah orang yang sangat, ya, menyokong Islam. Walaupun ayahnya tidak menyokong Islam, seorang yang kufur, tapi anaknya seorang yang mendapat taufik dan hidayah. Sebab itulah tuan-tuan, ya, kita tidak boleh putus asa. Walaupun kita mungkin tak dapat banyak, ilmu-ilmu agama ni ataupun ibadat-ibadat tak banyak kita buat, tapi yang kita perlukan ialah zuriat kita, anak cucu kita, supaya jangan terkeluar daripada akidah Islamiah ni ataupun terikut-ikut dengan amalan-amalan yang boleh membawa pada kekufuran, ya. Zuriat kita adalah zuriat yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyaklah perkara-perkara yang dilakukan oleh orang Islam pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, ya, yang terkeluar daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang saya baru dengar baru ni, Wahabi, siapa yang dia perangi dulu? Orang yang dia perangi dia adalah keturunan Rasulullah. Banyak keturunan Rasulullah. Tempat-tempat tinggal Rasulullah semua ditutup. Ini Wahabi lah yang diceritakan. Tapi saya tak tengoklah, Wahabi ni siapa orang dia. Dan kita pun tak kenal dalam kalangan kita ni Wahabi kata Wahabi. Kadang-kadang kita buat sesuatu tu mirip pada orang Wahabi, kita buat sesuatu tu mirip pada orang Syiah. Dan kita jumpa bila kita buka media masa yang ada internet ni, tuan, agama-agama yang hampir-hampir mirip macam Islam ada 11 agama, tuan.
sama macam agama Islam. Ya. Hampir sama. Bezanya ialah orang Islam ini berpegang kepada apa yang dibawa oleh Al-Quran dan hadis Allah. Tapi agama-agama lain tu ada yang berbagai-bagai. Ya. Contohnya agama-agama agama Bahai. Ya. Tu dia campur pula semua-semua agama tu. Agama Bahai, agama Buddha ada dalam tu, agama Islam ada, agama Kristian, dia campur semua agama tu. Dia amalkan semua agama tu. Ya. Sebab tu kalau kita pergi luar negara, kita tak dapat, kalau kita tak dapat, kita nak sembahyang di lapangan terbang, ya. Memang ada disediakan sembahyang. Ada surau kat lapangan terbang. Saya pergi selalu sembahyang di lapangan terbang Sydney tu. Ada surau. Tapi situ orang Buddha sembahyang situ, orang Hindu sembahyang kat situ, orang Kristian pun sembahyang kat bilik itu yang sama. Ya. Kita pun sembahyang kat situ, orang Islam. Kita duduklah tepi sini. Kadang-kadang sebelah kita tu orang Buddha sembahyang. Kadang sebelah sini orang-orang Hindu sembahyang. Dia tak dapat meraihkan satu agama, dia kena raihkan semua agama. Ya. Kalau orang nak sembahyang orang Hindu, pergilah surau yang sama dengan orang Islam. Ini kalau di luar negara lah. Ya. Kalau di Malaysia ni kita dapat perkara-perkara yang dapat memelihara, ya, kehormatan agama kita sebenarnya. Ya. Baiklah tuan-tuan. Dalam sebuah hadis disebutkan, sesungguhnya api neraka akan bergemuruh pada hari kiamat, maka tidak ada malaikat atau nabi dan rasul kecuali mereka akan berlutut. Api neraka hari kiamat besok akan bergemuruh. Semua orang akan berlutut, termasuklah para nabi, termasuklah para rasul, termasuklah para malaikat. Dengan gemuruh api neraka, belum masuk neraka lagi. Dengar suara api neraka dia, semua orang dah berlutut ketakutan. Macam kita dengar cerita zaman-zaman dulu lah. Batu apa? Batu belah, batu bertangkup. Bila dia nak makan, bila nak jadikan mangsa seorang tu, dia akan bergemuruh bunyinya. Itu cerita dongeng ke apa, cerita lama lah. Ada bunyi gemuruh tu memang. Kalau neraka bunyi gemuruh, tak sama dengan batu belah, batu bertangkup ni. Malaikat pun melutut, nabi-nabi pun melutut, ya, para rasul pun melutut bila neraka ni bergemuruh. Belum lagi, ya, jatuh ke dalam api neraka. Sebab bila kita meniti Siratul Mustaqim, ya, api neraka tu, jilatan dia tu, ujung dia tu akan menyambar orang-orang yang dah ada nama dia, terus masuk neraka. Dan kan bunyi gemuruh neraka pun para rasul, para nabi, para malaikat dah takut dengar dia. Kita belum dengar lagi kan. Kita memang tak dengar lah dalam dunia kita ni. Memang kalau tengok api menyala besar, membakar bangunan dan sebagainya pun kita dah gerun dah. Gerun. Apa lagi lah kalau neraka ni akhirat besok. Melutut para malaikat, para nabi dan para rasul. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan, sebelah riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Hafiz Abu Naim, ya, dari Imran Al-Juwaini disebutkan bahawasanya beliau berkata, kami pernah mendengar bahawa hari kiamat Allah Subhanahu Wa Taala akan memerintahkan, ya, semua orang-orang yang sombong, baik syaitan ataupun manusia, ya, yang ditakuti kerana kejahatannya ketika di dunia, untuk diikat dengan besi, lalu diperintahkan untuk masuk ke dalam api neraka, lalu pintu neraka pun ditutup. Antara orang yang masuk neraka lebih awal lagi, ya, iaitu orang-orang yang sombong. Ya. Sombong ni dalam bahasa Arab dipanggil at-takabbur. Ya. Takabbur ni kalau dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-takabbur ridha Allah, kata Rasulullah. Takabur itu adalah pakaian Allah, bukan pakaian manusia. Ya. Dan iblis adalah sifatnya takabur. Bila disuruh sujud kepada Nabi Adam, ya, aba, dia tolak, dia tak nak sujud kepada Nabi Adam. Aba tu maknanya nolak. Wastakbaro, dan dia takbur. Dia kata dia dijadikan daripada
Daripada apa? Daripada api Nabi Adam dijadikan daripada tanah. Itu sifat takabur. Takabur ni kita membeza-bezakan diri kita. Kita daripada golongan kayangan, kita orang lain golongan tak kayangan. Itu takabur lah tu. Orang daripada golongan kayangan ni siapa dia? Bila ada kasta yang macam ni, itu adalah untuk meletakkan satu kasta tu dalam kedudukan yang takabur. Sebab tu Rasulullah kata, sunat bagi orang yang berhadapan dengan orang takabur ni menghentikan kesombongan dia. Kalau dia cerita tentang rumah ke, tentang kereta dia hebat, tentang kebun dia ke, tentang pendapatan dan sebagainya, sunat kita tutup mulut dia tu supaya jangan dia jadi takabur. Dengan cara apa pula? Kita pun berceritalah pula tentang kehebatan kita supaya jangan berlebih-lebih sangat. Maknanya sunat orang yang takabur, orang yang berhadapan dengan Tuhan, dia pun takabur juga. Dengan tujuan niat dia untuk tutup mulut orang yang bertakabur. Itu yang penting. Jangan dia berterusan merasa diri dia angkuh dan hebat, ya. Rasa diri dia lebih daripada orang lain. Kita nak tutup, kita nak didik dia, tak boleh lagi dah, sebab dia dah tergulung orang yang sentiasa berada dalam, ya, kemegahan, kebanggaan sebagainya. Tapi kita tutup dengan kita pun bercerita juga tentang kehebatan orang lain atau kehebatan keluarga kita dan sebagainya. Nak tutup, bukan nak tunjuk, ya. Tapi di antara perkara yang sangat kita lihat pada hari ini, tuan-tuan dan puan, perkataan tersebut apa ni, takabur, riak ni begitu bermaharaja lela di dalam masyarakat kita. Terutama sekali di dalam apa? Dalam media kita, dalam internet dan sebagainya, dalam Facebook dan sebagainya. Kadang-kadang riak. Sembahyang tahajud pun nak tunjuk dalam Facebook. Sembahyang sunat pun nak tunjuk dalam Facebook. Baca Quran pun nak tunjuk dalam Facebook. Ibadah-ibadah kita semua nak tunjuk pada orang. Itu dikatakan riak. Ibadah yang kita buat, ya, bukan untuk ditunjukkan, bukan untuk dimegah-megahkan, bukan untuk dibangga-banggakan, tapi untuk menjadikan kita lebih tawaduk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita tujuan kita beribadah, ya. Sebab itu sembahyang kita bukan daripada atas bukan daripada bawah ke atas, daripada atas ke bawah. Habis masalah. Sembahyang kita daripada bukan daripada sujud, kita sembahyang kita daripada berdiri, rukuk, sujud. Maknanya tawaduk. Bermula daripada situ, ya. Kalau kita faham falsafah dia, berdiri dulu, lepas tu rukuk, tidak kemudian sujud. Semakin tunduk, semakin tunduk, semakin tunduk. Inilah ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cerita neraka ni adalah cerita untuk mengingatkan kita supaya kita sedar yang hidup kita di dunia ini sekejap, tetapi balasan di neraka ataupun di akhirat besok, balasan sama ada syurga ataupun neraka adalah abadi, kekal selama-lamanya. Dan kita akan pergi kepada alam yang kekal ini apabila kita selesai hidup di atas dunia ini, ya. Sekarang itulah dulu tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan sebanyak sedikitnya kita dapat, ya, membahaskan perkara yang berkaitan dengan neraka yang dinukilkan oleh, ya, Imam Qurtubi ini. Mudah-mudahan sebanyak sedikitnya kita ada kesedaran bahawa kita ini adalah makhluk yang bukan dah kekal di atas dunia ini. Sekarang itulah dulu tuan-tuan dan puan. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati kehidupan kita dan menggunakan taufik dan hidayah kepada kita semua, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi. Allahumma arzuqna ya rabbi fahman nabiyyin hifdzal mursalin wa ilhamu malaikatil muqarrabin fi abadin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.